Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa kita sekali lagi dalam topik masih bab 1, tingkatan 1. Okey, pengenalan sains. Okey, masih lagi dalam subtopik kuantiti fizik dan unitnya. Okey, di sini. Tetapi kali ini, untuk video kali ini, saya akan ajar berkenaan dengan nilai imbuhan, pertukaran unit asas dan juga kepentingan unit piawai. Okey, video sebelum ni saya dah tunjukkan apa itu kuantiti fizik dan unitnya serta simbol dia. Okey, apa itu kuantiti fizik? Okey, jadi kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe video saya ataupun YouTube saya ni. Okey, seperti biasa, sebelum tu pastikan ada buku teks. Okey, buku teks kamu muka surat 16 di sini . Okey, kita ada, ini adalah imbuhan semua. Okay, bukan saja bahasa Melayu saja ada imbuhan, sains pun ada imbuhan. Okay, dan juga ada pertukaran unit asas. Okay, seperti biasa saya nak kamu ada calculator untuk pertukaran unit asas. Kita ada simple pertukaran matematik nombor. Okay, di sini. Okay, so kita teruskan kepada slide seterusnya. Okay, apa itu nilai imbuhan? Nilai imbuhan digunakan apabila nilai itu terlalu besar ataupun terlalu kecil. Okay. Apabila suatu nombor tu terlalu besar, sangat banyak nombor, sampai 6, 7, 8, 9 nombor. Okay, jadi kita letak imbuhan supaya dia nampak sikit saja, kecil saja. Contoh 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Nak mudahkan dia, kita tulis 8 giga ataupun 8 G. Okey, ataupun ini dalam sains ini dalam sains. Ataupun dalam kehidupan biasa kita, ini kita panggil 8 bilion kan? 8 bilion. 8 bilion. Ataupun kalau macam 8, ini 8 juta kan. So 8G, ataupun selalu orang guna kan, kalau 8000, 8000, kita tak sebut 8000, kita tak tuliskan 8000 ni panjang kan, kita tulis 8K saja macam tu kan, 8K. K ni bermaksud imbuhan lah. K ni imbuhan. Okay, itulah imbuhan. Okay, ini contoh contoh yang lain. Ni nombor besar. Okey, ni nombor kecil. 0.00000004. Ada 4 kat belakang. Susah kan nak tulis. Okey, jadi nak mudahkan, kita tulis 4 nano saja, ataupun nano ni kita tukarkan kepada simbol dia iaitu N. So daripada yang panjang ni kita hanya boleh tulis 4N saja. Pendek saja. Itu kegunaan imbuhan dalam pertukaran data. Okey, boleh faham Okey, kita gunakan apabila nombor tu terlalu besar atau kecil. Setakat nombor 761 tu tak perlulah kita gunakan imbuhan. Okey, kita gunakan saja benda yang biasa, nombor macam ni biasa. Okey, next. Okey, jenis-jenis imbuhan, nilai dia dan juga dia punya simbol. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada nilai dia, kita ada simbol macam ni. Giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano. Okay, ini adalah imbuhan. Contoh saya bagi kilometer. Selalu dengar kan, kilometer. Kilo bermaksud imbuhan dia. Meter adalah unit kuantiti fizik tu. Okey, contoh 3 kilometer. Maksudnya 3 kilo ini adalah 000 meter. 3000 meter. Pak, 3 kilometer sama dengan 3000 meter. Itu contoh paling mudah. Okey, contoh paling mudah yang lain. Senti. Okey, 7 sentimeter, 7 cm. Okey, 7 cm. Senti ini, C ini 7
sentimeter. Okey, senti ni adalah imbuhan, meter adalah unit. So unit tak boleh tukar, sama je. So yang kita tukar adalah senti. Senti bermaksud 0.01, maksudnya 0.07 meter. Nampak? Senti ni kita tukarkan daripada bentuk ini. Okey, ataupun macam mana nak tukarkan? Okey, ini yang kita akan belajar dalam pertukaran unit asas. Okey, next slide. Okey, sini. Okey, pertukaran unit. Okey, dia ada 3 pertukaran unit, jisim. Yang kedua panjang dan yang ketiga adalah masa. Okey, masa ni yang beza. Yang ni semua sama saja. Okey, seperti biasa saya nak kamu ada satu kalkulator, ataupun kalau tak ada kalkulator boleh gunakan handset kamu, ataupun ada kalkulator saintifik lebih bagus sebab dia mudah nak tekan. Saya ada tapi saya pun nak bawa, tertinggal. Okey, jadi nak beli kat Mr. DIY RM7.9 saya beli, ataupun nak beli yang calciumnya yang mahal tu mungkin dalam RM50 kot, lebih kurang lah, lebih atau kurang. Okey, dia ada banyak jenis, 350 atau 570. Boleh beli, kamu boleh gunakan lama sampai kamu sambung belajar nanti pun boleh guna. Okey, so kita pergi kepada pertukaran unit untuk jisim. Okey, pertukaran unit kilogram nak tukar kepada gram. Daripada kilogram nak tukar kepada gram, ataupun daripada gram nak tukar kepada kilogram. Kilogram nak tukar kepada gram, kita darab 1000. Gram nak tukar kepada kilogram, kita bahagi 1000. Okay. So saya tunjukkan satu contoh. 7.3 kilogram tukarkan kepada gram. Okay. So daripada kilogram tukar kepada gram, kita darab 1000 atas ni. Atas 7.3 darab 1000 tu 000. Siapa nak gunakan kaedah alih titik puluhan boleh, ataupun nak guna kalkulator pun boleh, tak ada masalah, tak ada siapa marah ni. Okey, kalkulator boleh bawa masuk dalam exam sebab boleh guna, untuk sains boleh guna. Okey, so 7.3 darab 1000 kita akan dapat 7300 gram. So maksudnya 7.3 kg bersamaan dengan 7300 gram. Saja, simple, mudah. Okey, contoh yang kedua, daripada gram, ni gram nak tukar kepada kilogram. Gram nak tukar kepada kilogram. Okey, kita bahagi 1000. Okey, 462 gram bahagi 1000. Okay, so jawapan dia 462 bahagi 1000. Okay, kamu akan dapat jawapan 0.462. So maksudnya 462 gram bersamaan dengan 0.462 kilogram. Itu saja, simple untuk jisim. Okay, seterusnya pertukaran unit untuk panjang. Okey, panjang ada banyak lah. Ada kilometer, okey, ada kilometer, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, ada milimeter. Okey, jadi saya bagi contoh kat sini. Okey, supaya nanti ada latihan kamu kena buat lah sekali dengan jalan kerja. Okey, so kilometer pergi ke meter darab 1000, meter pergi ke desimeter darab 10, dan seterusnya. Yang lain saya bagi contoh di sini. 3 kilometer di sini nak pergi kepada meter di sini. Okay. Jadi kilometer nak pergi kepada meter, kita hanya darab 1000 saja. Simple, mudah. 3 darab 1000. Dapat jawapan, tak payah guna kalkulator lah ni. 3000 meter. So 3 kilometer bersamaan dengan 3000 meter. Simple saja, mudah. Okay, next, contoh yang kedua. Okay, 86 cm. Okay, nak tukarkan kepada meter. Cm pergi ke meter. Mana cm?
Ni cm. cm nak tukarkan kepada meter. Sini meter. Okey, jadi daripada cm nak pergi ke meter, kita perlu lalu desimeter. So, yang pertama, sentimeter pergi ke desimeter, bahagi 10. So, bahagilah 10. 86 bahagi 10. Ni saya ajar step satu-satu yang mudah. Kamu nanti dah expert, lagi senang kamu nak buat. Okey, sentimeter pergi desimeter, bahagi 10. Desimeter pergi ke meter, bahagi lagi 10. So, bahagi lagi 10. Okey, nampak? Nampak tak? Sebab sentimeter nak pergi kepada meter, dia perlu lalu desimeter. So, bahagi 10, bahagi 10, baru jumpa meter. So, gunakan kalkulator. Simple saja. Okay. 86 bahagi 10 bahagi 10. Kamu akan dapat jawapan 0.86. So, maksudnya 86 cm bersamaan dengan 0.86 meter. Itu saja, simple. Okay, kalau kamu expert, kamu boleh gabungkan dua-dua ni sekali. Kalau expert lah, tapi saya ajar ni satu demi satu. Okay. Contoh yang ketiga, 12.907 meter. Kita nak tukarkan kepada mm. Mana meter? Okay, ni meter. Tukar hitam. Ini meter. Ni meter. Ini meter. mm, ini milimeter. Okay. Daripada meter nak pergi ke milimeter, kita perlu lalu desimeter, kita perlu lalu sentimeter, baru kita jumpa milimeter di sini. Betul? Jadi ikutlah yang atas ni. Okey, meter pergi desimeter, darab 10. So 12.907 darab 10. Ini yang pertama. Okey, baru pergi desimeter. Desimeter darab 10 lagi, baru pergi ke sentimeter, darab lagi 10. Okey, sentimeter pula nak pergi ke milimeter, darab lagi 10. So, darab lagi 10. Okey, lepas tu gunakan kalkulator. 12.907 sebenarnya tak payahlah, tapi saya tunjukkan juga. Kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Okey, so kamu akan dapat jawapan 12.907. Maksudnya 12.907 meter ini bersamaan dengan 12.907 milimeter. Okey, simple saja, mudah kan? So, buat satu-satu ataupun nanti kamu dah expert, barulah kamu gabungkan yang ni. Baru gabungkan. Ataupun kamu memang dah expert dalam matematik, boleh gabungkan terus, tak ada masalah. Cuma saya ajar ni yang satu demi satu step supaya semua faham. Orang yang baru nak faham pun faham, orang yang dah faham akan lebih faham. Okay, next. Okay, ini yang susah sikit. Okay, pertukaran unit untuk masa. Okay, tadi kita jumpa 10, 100, 1000. Okay, tapi untuk masa kita tak jumpa lah 10, 10, 10, 100 ni. Kita akan jumpa 60. Kita akan jumpa 60 sajalah. Okay, kenapa 60? Kenapa darab 60? Kenapa bagi 60? Sebabnya 1 jam kita ada 60 minit. Okay. 1 minit kita ada 60 saat. Okay. Sebab tu kita kena bagi dan darab dengan 60. Okay. Formula dia ni sama saja macam yang tadi-tadi. Okay. Kita pergi pada contoh 1. 3.1 jam kita tukarkan kepada minit. 3.1 tukarkan ke minit. Daripada jam pergi ke minit. Ni sini. Okey, jam nak pergi ke minit, kita hanya perlu darab 60. So, darab sajalah minit 60. Akan dapat jawapan gunakan kalkulator. 3.1 darab 60. Okey. Kamu akan dapat 186. Maksudnya 3.1 jam ini bersamaan dengan 186 minit. Okay. Simple kan? Gunakan kalkulator. Gunakan segala apa yang kamu ada.
selagi boleh guna kita guna. Okey, contoh yang kedua, daripada jam nak pergi ke saat. Daripada jam nak pergi ke saat. Saat di sini. Okey, jadi 6.82 jam. Okey, jam pergi ke minit, darat 60. Darat 60. Okey, lepas tu ni baru sampai minit. Kita nak pergi ke saat. Betul? So, nak pergi ke saat, darat lagi 60. Darat 60. Ini gunalah kalkulator. Okey, gunakan kalkulator. 6.82 darat 60. Darat 60. So, kita akan dapat jawapan yang besar jawapan dia. 24,552 saat. Okey, maksudnya 6.82 jam bersamaan dengan 24,552 saat. Okey. Simple. Gunakan kalkulator Gunakan kalkulator, belilah kalkulator tu. Murah saja. Okay, ataupun bawa lah kalkulator. Kalau pergi sekolah boleh bawa kalkulator yang kecil pun tak apa. RM1 ke RM2 ke RM2 ada. Okay, tak perlukan kalkulator saintifik pun untuk pengiraan macam ni. Okay, contoh 3, daripada saat pergi ke minit. Daripada saat sini, ini saat pergi ke minit di sini. Saat nak pergi minit, kita kena bahagi 60. 4,872 saat bahagi 60. So, digunakanlah kalkulator. 4,872 bahagi 60. Kamu akan dapat jawapan 81.2 minit. Okey, maksudnya 4,872 saat bersamaan dengan 81.2 minit. Itu saja untuk pertukaran unit. Mudah saja. Yang penting kamu gunakan kalkulator supaya mudahkan kerja kamu, supaya elakkan kesilapan yang mudah. Okey. Ya. Nanti saya akan bagi latihan, so saya harap kamu boleh buat. Kalau tak boleh buat, tengok video ni sampai faham. Okey. Akhir sekali, kenapa kita perlukan unit piawai yang sama? Kenapa kita perlukan kuantiti fizik ni? Okey, sebabnya mudah saja. Kamu bayangkan, kamu pergi ke kedai, kamu nak membeli langsir. Contohlah langsir. Kamu nak beli langsir kan? Okay, tengok yang bawah ni kan. Kamu nak beli langsir. Kebiasaannya, kalau orang zaman dulu, mereka gunakan apa yang ada dekat badan. Contoh macam tangan, macam depa, hasta, okay, semua. Okay. Kamu nak beli langsir, kamu di rumah, kamu ukur menggunakan tangan adik kamu yang kecil. Adik kamu umur 5 tahun lah, contoh, tangan pun kecil je. Kamu ukur dekat tingkap tu, kamu ukur tangan adik kamu sampai 20, contohlah 29 jengkal. Okay, 29 jengkal. 29 jengkal adik kamu takkan sama dengan 29 jengkal orang dewasa. Kan? Okay, itulah perbezaan dia, supaya kita nak tahu perbezaan tu. Kita tak nak ada perbezaan tu. Kalau kamu main bola nak buat tiang gol, seorang buat tiang gol pakai langkah kecil. Langkah budak yang paling kecil macam ni kan. Nak buat tiang gol guna langkah. Letak slipper ujung kanan, letak slipper ujung kiri. Yang tim A gunakan budak yang paling kecil. So gol dia akan jadi kecil. Budak tim B akan gunakan langkah orang yang paling besar. So langkah dia akan jadi besar. Gol dia besar. So dah tak sekata kat situ. Okay, so kepentingan unit piawai. Sebab tu kalau kita gunakan unit piawai, contoh macam kita nak buat tiang gol, kita gunakan tim A 3 meter. So tim B pun akan dapat 3 meter. Cuba bayangkan tim A 3 langkah, tim B 3 langkah. Orang yang berbeza. So akan dapat jawapan yang berbeza. Tak adil, dia akan jadi tidak seragam. Okay, so itu kepentingan unit piawai. Kan?
So, kita tengok nota ketidakseragaman akan menyebabkan akan mendatangkan kekeliruan, akan mendatangkan ni lah kekeliruan lah kan. Okey. Sebagai contoh, rakyat buah negara menyukat barang dengan menggunakan kati dan tahir, manakala rakyat negara lain menggunakan cupak, gantang, kaki dan ela. Ini gantang, ini gantang, ini gantang Baghdad lain, ini gantang ni lain, ini cupak. Lepas tu kita ada kaki, kita ada ela. Ela ni untuk panjang lah. Okay, so kita perlukan satu unit yang sama supaya semua dapat benda yang sama, tak melibatkan kekeliruan. Yang saya cakap tadi, contoh paling senang macam tiang got tu lah. Okay. Okay, so penggunaan unit ukuran yang sama boleh memudahkan ahli sains untuk berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Okay, jadi saintis-saintis di seluruh dunia ni, mereka sering bertukar-tukar data ataupun bertukar-tukar pengetahuan. Jadi untuk nak dapatkan data yang sama untuk mengelakkan kekeliruan, mereka gunakan unit SI tu, 5 unit SI tu. So kalau suhu, semua kena guna Kelvin. Tak boleh guna yang negara A guna darjah Celsius, tiba-tiba negara B guna darjah Fahrenheit. Dia akan mendatangkan kekeliruan. Okay, so kalau guna Kelvin, okay, semua orang faham. Okay, itu Kelvin kita tahu besar mana ataupun kecil mana. So kalau saya cakap dengan kamu kan, jarak daripada Kuala Lumpur pergi ke Melaka lebih kurang, contoh lebih kurang dalam 200 km. Okay, tiba-tiba ada orang lain cakap jarak daripada Kuala Lumpur pergi ke Seremban 200 batu. Okay, 200 batu, 200 km. Satu Seremban, satu Melaka. Okay, confuse kat situ, mendatangkan kekeliruan. Kan senang kalau saya kata jarak daripada Kuala Lumpur ke Melaka adalah 200 km, jarak daripada Kuala Lumpur ke Seremban adalah 100 km. Okay, kita tahu mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh kan, berbanding kita gunakan 1 km, satu lagi kita gunakan batu. Okay, dia faham itu kepentingan unit piawai untuk mengelakkan kekeliruan. Okay, so itu saja daripada saya untuk slide ini. Okay, boleh rujuk buku teks sebelum kita habiskan video ini. Okay, ini kepentingan unit piawai dan kehidupan. Semua saya ambil daripada contoh-contoh nota daripada buku teks. Ini contoh yang tadi saya bagilah. Ini berkenaan dengan langkah. Ini berkenaan dengan yang langsir tu. Semua daripada buku teks. Okay, seperti biasa kalau tak faham boleh PM saya, boleh WhatsApp saya, boleh call saya akan terangkan selagi ada masa. Kalau saya lambat balas tu faham-faham lah. Okay, handphone tak sentiasa berada di tangan saya. Okay, saya ada berikan latihan. So pastikan kamu siapkan latihan kamu dalam buku nota masing-masing. Yang paling penting, sila ikut arahan apa yang saya bagi. Okay, ingat saya bagi arahan yang pertama daripada Google Classroom. Siapa yang ada dalam Google Classroom tu boleh ikut saja arahan daripada situ. Selain tu saya akan share juga dalam grup kelas masing-masing. Okay, dalam grup kelas masing-masing tu payah sikit lah sebab dalam grup tu banyak mesin-mesin yang lain kan. Kalau dalam Google Classroom tu satu je. Okay, itu saja daripada saya. Okay, saya harap kamu faham. Okay, next class kita akan belajar berkenaan dengan pengukuran. Saya tak tahu nak buat macam ni, saya tak terfikir lagi. Sebab pengukuran ni senang kalau kita ada di masa yang kita buat pengukuran sendiri. Okay, jadi sekian daripada saya. Saya harap kamu sihat sentiasa. Saya harap kita boleh berjumpa di sekolah, belajar secara bersemuka. Okay, dan semoga kita dijauhi daripada wabak COVID-19 ini. Okay, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, share saya punya YouTube channel, like video ni, komen video ni. Okay, sekian, terima kasih. Bye bye.